Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, para penonton, tuan-tuan dan puan, para penonton. Selamat kita jumpa lagi hari ini. Alhamdulillah hari Isnin 7 hari bulan 12 7 hari bulan Disember tahun 2020 pukul 11 pagi ya. Alhamdulillah. Harap semua penonton semua sihat-sihat belaka lah. Jadi betul. Seperti biasalah, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Abdul Aziz bin Abdullah. Saya adalah trainer dan coach di syarikat Edu Intellect PLT. Kami melaksanakan program pembangunan usahawan dan pembangunan diri dan juga usahawan sebagai training dan juga sebagai coach. Okey. Tak nak pagi ni ada tersasung sikit. Okey. Seperti biasalah saya buat disclaimer sikit pagi ni. Apa yang saya cakap ni berdasarkan kepada saya punya pengalaman dan juga saya punya ilmu lah selama ni, apa yang saya belajar dan pengalaman saya lah sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach dan juga sebagai seorang usahawan. Okey, topik saya ni tentang jati diri seorang usahawan. Hari ni kita tengok berdasarkan situasi yang ada berlaku dengan dengan kemelesetan ekonomi dan juga dengan situasi COVID-19 ni, dengan orang banyak yang kena buang kerja dan sebagainya. Banyak orang telah buat keputusan untuk jadi seorang usahawan. Ramai buat keputusan untuk jadi seorang usahawan. Baik yang sekecil-kecilnya ataupun yang kalau ada modal lebih dia akan dia akan buat keputusan yang lebih besar lah dari segi perniagaan mereka. Jadi of course orang kata mungkin kita nampak dalam situasi hari ini jadi usahawan ni adalah salah satu kaedah yang ada kan untuk kita survive. Tapi kita harus fikir jugalah kan. Yang pertama sekali, kita nak jadi usahawan ni, adakah perkara ni ada sebagai satu perkara yang serius, betul-betul kita nak jadi usahawan, ataupun kita hanya macam buat sambil-sambil, orang kata nak tengoklah ekonomi kita macam mana dalam sebulan dua ni, kalau okey balik kita akan minta kerja dan sebagainya. Sebab perkara ni ada banyak perbezaan dari segi persediaan mental kita. Contohnya kalau kita buat keputusan untuk jadi seorang usahawan, jadi ada beberapa perkara yang kita kena lakukan. Tapi kalau kita hanya nak jadikan bidang keusahawanan ni sebagai satu macam kita nak cuba-cuba, ataupun kita nak jadikan sebagai satu sumber ekonomi sebagai alternatif sebab kita pun dah tak ada kerja, jadi situasi dia berbeza. Situasi akan jadi berbeza daripada persediaan kita. Jadi saya harap siapa yang menonton video ni di sini akan buat keputusan bahawa bidang keusahawanan yang dipilihnya adalah satu bidang yang memang dia akan buat, memang dia akan teruskan, bukan sebagai satu bidang yang dia orang kata buat sambil-sambil seronok-seronok, ataupun sambil orang kata sebab dah tak ada kerja dan sebagainya, ataupun buat sementara waktu. Jadi kalau kita hari ni memang tujuan kita nak berniaga ataupun nak jadi usahawan tu memang tujuan utama kita, maka ada beberapa perkara yang kita kena betul-betulkan dari segi fizikal dan segi minda kita. Pertama sekali yang kita harus tanya, kita harus tahu ialah kenapa kita jadi seorang usahawan. Jadi bertitik kepada soalan saya yang sebelum ni lah. Adakah kita jadi seorang usahawan ni sebab kita tak ada kerja, ataupun sebab kita nak orang kata sementara tunggu tak ada kerja? Okay, berbeza. Jadi soalan yang kita tanya mula-mula sikit, kenapa kita nak jadi seorang usahawan? Apakah tujuan utama kita nak jadi seorang usahawan? Jadi untuk menguatkan kekuatan kita dalam pemikiran kita, kenapa kita jadi seorang usahawan, kita kena ada satu orang kata reason, satu why yang kuat. Contoh why yang kuat ialah kita nak mengukuhkan ekonomi. Mengukuhkan ekonomi ni berbeza dengan nak buat part time. Bila kita kata mengukuhkan ekonomi ni, maknanya kita nak kuatkan ekonomi yang sedia ada. Bukan hanya setakat part time, tapi kita nak kukuhkan supaya lebih tambah bagus. Itu yang pertama. Yang kedua,
mungkin kita dah boring kerja 9 sampai pukul 5. Ini adalah satu reason yang kuat. Kan, maknanya tak kira suasana ekonomi baik tak baik, kan, lepas Covid ke tak ada Covid, kita dah tekad dalam diri kita memang kita tak suka kerja 9 sampai pukul 5. Okey. Jadi ada satu reason yang kuat. Yang ketiga, kita tak suka diarah oleh orang. Jadi ini adalah satu reason yang kuat. Sebab kalau kita masih boleh ataupun kita masih suka diarah oleh orang, maka susah untuk kita jadi seorang usahawan. Baik kita cari kerja dengan orang lain, kerja makan gaji, sebab kita masih boleh terima kita disuruh oleh orang. Jadi bila kita kata kita tak suka disuruh oleh orang, maka itu adalah salah satu reason yang kuat untuk kita jadi seorang usahawan. Okay? Lepas tu kita boring dengan kerja kita. Kita dah boring dengan kerja kita. Jadi dalam tak kisahlah walaupun kita suasana Covid ke tak ada Covid ke, kita memang dah boring bekerja, kan. Mungkin kita dah boring lah, kita dah bosan, kan. Jadi mungkin bosan tu adalah satu reason yang kuat lah untuk kita jadi seorang usahawan. Kemudian mungkin kita rasa macam kita ada satu produk atau satu servis yang kita rasa servis kita atau produk kita ni memang bermanfaat untuk orang ramai. Okay? Jadi ini ada satu kekuatan pada diri kita. Tak kisahlah produk tu sekecil mana pun produk tu, atau produk tu besar mana pun, kita yakin produk kita ni ada satu manfaat kepada orang ramai. Jadi ini adalah beberapa reason yang kita boleh gunakan untuk menguatkan kita punya niat sebagai seorang usahawan. Jadi ini penting lah untuk kita ada niat yang kuat dalam diri kita, ataupun why yang kuat dalam diri kita untuk kita jadi seorang usahawan. Okey. Lepas tu ada beberapa karakter lagi. Okey, karakter ni kita sebenarnya boleh kita boleh bina, tapi kita kena juga ada karakter ni dalam diri kita yang akan menunjukkan kita ni memang betul-betul serius sebagai seorang usahawan. Okey. Kalau kita rasa karakter ni kita tak kuat dalam diri kita, kita kena ikhtiarkan supaya karakter ni kita boleh kuatkan dalam diri kita. Pertama sekali, karakter sebagai seorang leader. Adakah kita ni seorang leader ataupun seorang pengikut? Leader ni maksudnya macam mana? Dia boleh bawa orang ke arah mana yang dia nak. Itu leader, kan? Jadi adakah kita ni dalam diri kita ni sentiasa nak mengikut orang, ataupun kita boleh bawa orang? Jadi leader tu kena ada. Sifat leadership tu kena ada sebagai seorang usahawan. Walaupun orang kata perniagaan kita kecil ataupun pekerja kita kecil, tapi kita tak tahu satu hari mungkin kerja kita akan ramai. Jadi karakter leader tu kena ada. Karakter untuk membawa organisasi kita, karakter untuk membawa kita punya pekerja kena ada dalam diri kita. Kalau tak ada, kita kena pupuk karakter ni dalam diri kita. Yang kedua, karakter yang kedua kena ada dalam diri kita adalah karakter decision making. Adakah kita ni ataupun buat keputusan? Adakah kita ni seorang yang susah nak buat keputusan, atau flip-flop dalam keputusan kita, bolak-balik dalam keputusan kita? Macam mana karakter kita? Okay? Good decision maker, seorang yang buat keputusan yang bagus, dia mendengar pendapat orang ramai, pendapat tim dia, siapa yang ada di sekeliling dia, dan dia boleh buat keputusan. Bukan dia dengar pendapat orang tapi dia tak boleh buat keputusan. That is not itu bukan karakter good leader. Jadi adakah kita ni seorang karakter yang ada karakter sebagai seorang yang boleh mudah buat keputusan? Lepas tu, okay, of course bekerja keras pun kita kena ada. Kita kena ingat, kita kena sanggup bekerja keras. Disiplin diri pun kita kena ada. Kita kena ada satu disiplin diri kita. Okay. Lepas tu, fizikal kita. Okay, ini pun penting. Walaupun orang kata fizikal tu tak memainkan peranan sebagai seorang usahawan, tapi fizikal pun penting juga dalam kita menjadi seorang usahawan. Maksud fizikal ni macam mana? Adakah kita ni sihat? Dan sebab nak jadi usahawan ni, bukan saja mental kena sihat, badan pun kena sihat. Kan? Sebab kita mungkin terpaksa kerja satu hari lebih pada 8 jam, kan? Mungkin 10 jam kita kena bekerja, kan? Jadi kita ni sihat ke tidak fizikal kita? Okay? Mungkin kita kena kerja mungkin 7 hari dalam seminggu kita kena kerja. Jadi fizikal kita ni sihat ke tidak? Okay? Di samping itu mental kita ni.
Okay, mental kita ni, adakah kita ni seorang yang cepat stres? Kan, cepat stres pun tak bagus, kan? Jadi kalau kita sikit-sikit kita stres, kan? Ada satu benda masalah sikit depan kita akan stressful, kan? Kita akan marah-marah orang, kita akan kita akan jadi murung dan sebagainya. Adakah kita orang cepat? Stres tu memang ada. Stres tu semua orang ada stres. Tak ada orang yang kata dia tak ada stres dalam hidup ni. Tapi adakah stres tu stres yang cepat berlaku dengan mudah, ataupun stres tu dia boleh kontrol, kan? Jadi kalau kita nak jadi seorang usahawan, stres akan ada, tapi macam mana kita nak kawal stres kita tu. Okay, alright. Lepas tu, ini adalah kita punya kalau kita yang berkeluarga lah, especially yang berkeluarga lah. Bila kita berkeluarga, keputusan kita untuk jadi seorang usahawan tu adakah disokong oleh keluarga kita? Okay, sebab bila kita jadi seorang usahawan ni, kita nak tak nak kena terima bahawa mungkin perbelanjaan keluarga tu akan berkurangan. Okay, jadi bila perbelanjaan keluarga tu berkurangan, kepada kita yang usahawan ni, mungkin kita boleh terima lah yang perbelanjaan keluarga tu akan kurang. Tapi adakah keluarga kita boleh terima atau tidak yang perbelanjaan keluarga tu akan berkurangan? Jadi benda ni kita kena bincang. Kita kena beritahu dengan kita punya keluarga, isteri kita dan anak-anak kita. Kita kena beritahu bahawa sekarang kita akan jadi seorang usahawan dan akan bukan mungkin lah, dah definite lah. Kalau kita tak boleh kata mungkin pendapatan akan berkurangan, kita terpaksa cakap bahawa pendapatan kita akan berkurangan dan kena bersedia. Mental dia orang kena bersedia. Sebab kalau mental dia orang tak bersedia, dia akan ganggu kita punya pemikiran sebagai seorang usahawan. Dan akhir sekali untuk betul-betul menguatkan kita punya jati diri seorang usahawan ni, kita haruslah memikirkan sentiasa dalam pemikiran kita bahawa perniagaan kita ni boleh rugi. Apa yang kita buat ni boleh rugi. Tidak ada garanti yang kita jadi seorang usahawan kita boleh untung. Jadi kalau kita nak jadi usahawan dan kalau kita asyik memikirkan bahawa perniagaan kita akan untung selama-lamanya, jadi susah untuk kita progres sebagai seorang usahawan. Jadi inilah beberapa perkara. Saya ingat ada 10 karakter ataupun 10 perkara yang saya kongsikan hari ni untuk kita. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak kongsikan, mungkin video lebih panjang saya buat, tapi saya pun hadkan video saya. Jadi saya kongsikanlah 10 karakter ni. Sebenarnya karakter ni kita boleh gunakan, sifat-sifat yang saya sebut tadi ni kita boleh gunakan dalam tak kisahlah fasa permulaan kita sebagai seorang usahawan ataupun fasa di tengah-tengah kita sebagai seorang usahawan. Lebih-lebih lagi bila kita menempuh masalah dalam perniagaan kita. Okey. Jadi kalau kita listkan balik, kalau kita ingat balik ke perkara tadi, insya-Allah kita akan dapat kekuatan jati diri sebagai seorang usahawan. Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.